Sampai nak cari pahala pun dicarinya geng. Siapa rugi tuan-tuan? Sedangkan pahala depan mata, kalau dia boleh dapat dengan mata, tengok. Kalau pahala tu boleh dapat dengan telinga, dengar. Kalau pahala tu boleh dapat dengan tangan, ambil. Kalau pahala tu boleh dapat dengan kaki, cari dengan kaki. Kalau pahala tu boleh dapat dengan hati, kutip dengan hati. Kalau pahala tu boleh dapat dengan lidah, zikir dengan lidah. Tapi hari ini manusia nak dapat pahala, dia kaji, dia teliti, dia tengok dulu. Dia rasa sesuai, dia ambil. Rasa tak sesuai, dia tak mau ambil. Baik, kemudian sekiranya seseorang itu terasa kepadanya telah mengumpulkan harta kira-kira RM1,000 harganya, suka dan tamaklah lagi ia mengumpulkan lebih banyak, berkira-kira RM10,000. Dah ada RM1,000, dia dah nampak yang 10 pula. Dan bila sudah sampai 10, berkira-kira RM100,000. Maka tiap-tiap kali terasa dapat mengumpulkan banyak, berkehendak lebih banyak lagi, sangatlah manisnya, tiada mau kenyang daripadanya. Seronok, manis. Manis, seronok. Pasal apa? Pasal dia rasa lazat. Kalau 1,000 aku boleh dapat banyak ni. Kalau 10,000, kalau 100,000, kalau 1,000,000, dia takkan rasa puas dengan nikmatnya. Dan sesiapa yang telah berhimpun padanya emas, berkehendak pula perak. Dan siapa yang sudah kumpul perak, mau pula lembu, kerbau dan rumah besar. Dan apabila sudah ada rumah besar, mau pula kereta dan kenaikan, motorkar dan sebagainya. Dan apabila sudah ada sekalian yang tersebut, mau pula kebun luas dan sawah yang banyak, sawah yang baik, dan mau jadi saudagar besar atau menjadi orang besar dan orang megah-megah di dalam dunia. Semuanya itu amat sedap rasanya, dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ini yang Nabi sebut kepada kita sebagai satu petanda di akhir zaman. Manusia berlumba-lumba. Kalau belum dapat Datuk, dia carinya Datuk. Kalau dah Datuk, nak Datuk Seri pula. Lepas Datuk Seri, dia cari Tan Seri pula. Tak puas dengan jawatan yang dia dapat. Kalau ada rumah sebuah, dia nak yang kedua, nak yang ketiga, nak yang keempat. Semuanya dia nak. Sebab seronok. Kepuasan yang tiada tara di dunia. Kalau nak cari kepuasan ni tuan-tuan, memang tak puas. Mana ada manusia pernah rasa puas? Makan nasi ada rasa puas. Minum air ada rasa puas. Kahwin ada rasa puas. Tuan-tuan ni orang lelaki-lelaki, kalau tak mau kahwin lagi bohong. Ada juga perasaan nak kahwin lain, cuma berani dengan tak berani. Dia tengok cuka, dia tengok pisau, tak jadi tu. Tak? Itu contoh malah kan. Kepuasan. Baik, itu yang pertama Nabi sebut kepada kita bahawa manusia akan suka dunia ni pasal Nabi kata hulwah. Yang kedua Nabi kata, pasal apa manusia cinta pada dunia? Dunia ini hijau, hidup rupanya. Khadirah khudrun, maksudnya hijau. Cuba tuan-tuan tengok buah pelam. Buah pelam depan rumah kita, pokok pelam berbuah. Tengok buah dia berjuntai-juntai, cantik warna hijaunya. Suami kata balut, nanti busuk, kita pun balut. Balut tiap-tiap pagi cek dengan kertas. Sebelum pergi surau cek, balik surau pun cek. Itulah kerja kita, mengendak buah yang dia balut. Satu hari balut, tinggal kertas aja, buah tak ada, dia gagal tak ada. Orang curi buah. Pasal apa? Buah tu cantik. Cuba buah tu hudup, siapa nak curi? Hijau tu cantik. Kalau tuan-tuan tengok buah tembikai tu cantik, tengok saja pun cantik. Kalau tuan-tuan pegang macam mana? Belum belah lagi. Tengok saja buah tembikai tu cukup lawa dah. Belum belah lagi. Dah belah lagi lawa. Sebab itulah buah tembikai tu orang buat perhiasan. Orang buat hantaran ketika kenduri kahwin. Ada dia buat buah lain? Tak ada. Pasal buah tu cantik. Dia tak buat buah durian sebagai antara pengantin, makanan pengantin. Mana ada? Tak pernah jumpa tuan-tuan hidang buah durian kat pengantin. No. Tak ada tuan-tuan. Buah tembikai dia belahnya, dia buat raga, dia buat beg daripada buah tembikai tu. Buat kapal layar semua jadi buat. Yang pasal apa? Pasal buah tu cantik. Jadi Nabi kata dunia ni hijau, tengok pun cantik. Kita tengok padang golf cantik, hijau. Tak? Pagi-pagi atasnya ada kabus, pagi-pagi atasnya ada embun, pun cantik. Ya,
Atasnya putih, embun. Bawahnya hijau. Cantik. Itu padang goh lah. Dunia ni. Tengok saja pun cantik dah. Hijau. Cuba tuan-tuan bayangkan. Nabi kata, tengok saja pun cantik. Tengok saja pun seronok. Kalau boleh makan, apa rasa? Kalau tengok buah pelam tu pun, terliok lah. Kalau lah dapat makan buah dia, apa rasa? Ambil sebuah pelam, sebiji buah pelam, ambil pisau, tuan-tuan buka. Ni saya cerita ni, tuan-tuan boleh bayang ni. Ambil buah pelam muda tu, hijau tu, tuan kupas kulit dia, bunyi syap. Rasa tak ni? Ni. Nak kena cari lagi ni. Baru rasa, baru saya cerita ya, kupas buah pelam tu syap, potong pula, pergi cicah pula, asam pula, Allah. Macam itulah dunia. Tengok saja pun seronok kalau dapat macam. Tengok orang rumah besar. Tengok rumah besar. Lengkap kolam renang, kot tenis, ya, padang bola, dewan. Rumah ni macam Hindustan punya tangga. Masuk ruang tamu rumah dia macam Hindustan punya tangga. Naik pusing dua pula. Kan cerita Hindustan. Tengok tu pun. Tengok pun dah seronok. Kalaulah dapat aku masuk. Kalaulah rumah aku macam ni. Nampak tak? Tuan-tuan tengok kereta besar-besar. Tayar saja tu dia. Besar dia. Beribu punya tayar tu. Belum naik lagi. Kalaulah boleh naik. Kita ada naik kereta kancil. Sebelah kereta kita ni berjuta kereta dah. Kita tengok. Atas bawah kita tengok. Kita kata dalam hati, tayar dia sama mahal kereta aku. Tengok dia pun dah seronok. Kalaulah boleh naik, apa rasa? Seronok lah. Itu je kata seronoknya dunia ni. Tengok saja pun seronok. Tuan-tuan tengok isteri orang lawa. Pergi kenduri kahwin, tengok isteri dia. Ya Allah, lawanya. Tengok pun lawa. Kalaulah aku dapat. Silap kemarin tak jumpa. Lah dah beranak 4-5 baru jumpa. Silap tu dah. Pasal apa? Pasal dia tengok isteri orang lawa. Tengok pun suka. Kalaulah dia dapat, apa macam? Tengok handphone ni harga 2-3 ribu. Orang duk main, tek depan dia. Kita perhatilah. Kemudian hak kita pula bunyi. Tengah duk tengok dia punya, hak kita punya bunyi. Tak angkat tu. Pasal apa? Pasal malu lah kita punya ni. Hak zaman bila macam tuan-tuan. Kita ingat batal dalam poket dia. Rupanya handphone tu dia buat keluar besar ni tuan-tuan. Macam orang tabib pakai urut tradisional dalam surat khabar. Tuan-tuan tengok tak no? Tabib apa-apa dalam paper dulu ni. Dia punya besar batal ni pun tuan-tuan. Orang tak pakai, dia pakai. Dia gamak tak angkat tu. Pasal apa? Dia tengok hak 2-3 ribu ni. Dalam hati dia kata apa? Kalaulah aku dapat. Kalaulah aku dapat. Ini contoh. Dia tengok motor besar tu. Semua komboi-komboi, semua motor besar. Kalaulah aku boleh masuk sekali. Dia tengok saja pun suka. Inilah yang kata dunia. Tengok saja pun seronok. Dia teringin. Dunia ni jadi macam itu. Tengok baju orang pun teringin. Orang perempuan tengok tudung orang pun dia teringin. Dia tak malu pergi tanya, beli kat mana? Dia tanya tuan-tuan. Tengok tudung labu ni banyak. Ni, labu ci, labu kundung, labu ayak ni banyak. Jadi orang perempuan ni tengok pun berkenan. Dia tak malu pergi tanya, beli kat mana? Tempah ke, buat sendiri ke beli? Pasal apa? Pasal dia seronok. Dia bayang kalau lah aku boleh pakai. Macam dulu Wan Cik Daud baca berita dulu tengok. Wan Cik Daud baca berita zaman-zaman 80-an dulu. Kan dia warta pembaca berita yang pertama pakai tudung kan Wan Cik Daud. Mula-mula menikah dengan M. Rajuli dulu ni. Kan dia pakai tudung hak jenis gelinting macam lah karipak buat ni. Nah, semua habis, semua orang Malaysia semua tiru dia pusing. Cocok sini. Ya, saya pernah jumpa tu. Pergi Kenuri ada perempuan buat macam Wan Cik Daud. Tengah-tengah makan, pin tu tercabut, juntai turun balik. Pasal apa? Pasal dia seronok tengok. Ini dunia ni benda yang menyeronokkan tengok. Tengok orang punya pun seronok. Tengok bangunan cantik, rumah cantik. Jadi menimbulkan keseronokan. Yang pertama sedap. Yang keduanya seronok tengok. Yang pertama sedap rasa.
sedap rasa. Yang keduanya, seronok ditengok. Tengok saja pun dah menyeronokkan kita. Baik, kemudian katanya, telah dikhabarkan oleh Nabi tadi sepotong hadis akan dunia ini hijau. Hidup, yakni dunia ini diibaratkan dengan pohon kayu yang cukup elok rupanya, rendang, hidup, hijau, hidup rupanya. Yakni elok dunia itu pada pandangan mata kepala. Seperti jikalau seseorang itu mempunyai cukup rumah tangga yang besar dan cantik dan berkebun luas dan wang dan alat kesedapan dan kesenangan, maka sangatlah elok rupanya, semua orang teringin kepadanya. Tengok saja orang pun seronok. Kenuri kahwin, tengok orang hebat-hebat kenuri kahwin, kita seronok lah. Kalaulah aku buat macam ini, kalaulah aku pun dapat macam ini. Dia teringin. Tengok orang berkereta, tengok orang berkeluarga, tengok orang berumah tangga, semuanya menimbulkan keinginan kepada kita. Dan kerana yang demikian itu nikmat, maka kepada nikmat itulah nafsu cenderung. Maka kecantikan, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu nikmat, maka nafsu akan cenderung ke arah itu. Nafsu kalau boleh tak nak bagi tua, sebab tak puas lagi hidup dalam nikmat. Nak dapat syurga ni kena mati, baru boleh dapat syurga. Nak dapat syurga mati dulu, jumpa mati dulu, baru jumpa syurga atau neraka. Berapa ramai orang yang tak mau mati, tapi syurga nak. Makcik, nak dapat syurga ni mati dulu, baru dapat syurga. Kalau kita baik dapat syurga, kena mati dulu. Makcik nak mati sekarang, dah. Tapi makcik nak syurga, mati dulu, dah. Nak hidup juga, kata dia. Kalau boleh hidup, terus ke syurga. Ini yang dikatakan nikmat. Dia nak terus-terusan saja nikmat. Sedangkan dia tak tahu kalau dia beriman, dia juga akan mendapat nikmat dalam kubur. Yang hari ni ustaz-ustaz duk cerita sekarang ni azab kubur aja. Cuba cerita dalam kubur ni macam ni nikmat, dalam kubur ni macam ni seronok, dalam kubur ni lapang, dalam kubur ni luas, dalam kubur ni cerah, dalam kubur ni kubur peluk kita macam ibu peluk anak nak nyusukan anak. Kubur takkan kacau kita, kubur takkan himpit kita, kubur jaga kita tenang-tenang sampai hari kiamat. Seronok dalam kubur ni, rehat je, tak payah fikir apa dah. Ibadat tak payah buat, apa pun tak payah buat, makan tak payah, masak tak payah, relax aja. Malaikat layan elok, kubur layan elok sampai hari kiamat. Mesti ramai orang yang seronok. Tapi sekarang ni duk cerita macam ni, takut. Lala tak mau. Serupa dengan haji lah. Banyak orang duk cerita, jangan kita kalau pergi Mekah ni tak nampak Kaabah. Orang pun takut. Lala tak mau pergi haji. Kita lah buat ni nampak macam-macam, sakit lah tu juga Tuhan balas, takut semua ni. Sampai tak boleh cakap, sampai tak boleh bangkit, orang hantar balik main Malaysia haji apa pun tak buat. Pasal apa? Dosa dia banyak apa semua. Kita duk cerita macam itu. Orang takut nak pergi haji. Tu yang kata tak sampai seru. Cuba sampai di Mekah, bila kita cerita tentang haji ni seronok, kita ni tetamu Allah, Allah layan kita, Allah ra'i kita, kita kan tetamu Allah, Allah jemput kita. Bila Allah jemput kita, takkan Allah nak layan halai balai aja, mesti Allah layan dengan baik. Kita tetamu Allah. Yang happy tak taubat tu, ya Allah tak apa nak seronok. Yang kita pergi dengan penuh kerendahan, pergi dalam penuh kasih sayang, Allah balas ribu-ribu kasih sayang, Allah bagi mudah lagi. Yang ni yang kena bagi semangat pada orang. Basyiran ini, janganlah duk sebut wa nadhiran saja. Sebutkan berita-berita yang menggembirakan. Tambah-tambah dalam kuliah ni tuan-tuan, Nabi suruh menceritakan benda-benda yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bila kita duk cerita benda yang menggembira dan menyeronokkan, orang sayang agama, orang sayang Islam. Bila kita duk cerita benda yang menakutkan, orang takut. Orang jadi susah hati. Kena faham konsep Islam ni mudah. Baru ni saya mengajar satu tempat. Satu perempuan kata, Ustaz, subuh pagi tadi kami semayang subuh. Habis semayang subuh, datang seorang India. Jumpa tu imam, minta buat pengumuman di masjid, anak dia mati. Siapa nak ziarah bolehlah. Tu imam tolak.